Kehidupan di dunia adalah ujian yang melibatkan sama ada manusia akan menggunakan nikmat yang dikurniakan dengan betul atau tidak, mengikut ajaran Islam. Bab 67 Al-Mulk, ayat 2. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan bab 3 Ali Imran, ayat 14. Dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada apa-apa yang mereka kehendaki, wanita dan anak-anak lelaki, emas dan perak yang bertimbun-timbun, kuda berjenama yang baik, binatang ternak dan ladang. Orang yang memahami ujian ini akan berusaha menggunakan nikmat yang dikurniakan dengan betul mengikut ajaran Islam supaya mereka mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Ini kerana sikap ini akan menyebabkan seseorang itu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan dengan betul segala-galanya dan setiap orang yang disebutkan dalam ayat 14 dalam kehidupan mereka, sambil membuat persediaan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Oleh itu, sikap ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kerana Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengetahui segala-galanya, Dia sahaja yang boleh memberikan tata kelakuan terbaik yang membawa kepada keputusan ini. Semua tata kelakuan dan cara hidup buatan manusia tidak akan mencapai hasil ini kerana kekurangan pengetahuan dan pengalaman, rabun jauh dan berat sebelah. Oleh itu, orang yang mengamalkan cara hidup yang berbeza daripada Islam pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah mereka berikan dan melesetkan semua orang dan segala-galanya dalam kehidupan mereka dan gagal membuat persediaan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Ini akan menyebabkan mereka menjalani kehidupan yang penuh tekanan, kesukaran dan masalah, walaupun mereka mengalami detik-detik hiburan dan memiliki kemewahan duniawi. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Dan surah 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Perbezaan antara kedua-dua cara hidup ini agak ketara apabila diperhatikan mereka yang beramal dengan ajaran Islam dan mereka yang tidak. Oleh itu, seseorang itu hendaklah menerima dan beramal dengan syiar Islam untuk kepentingan dirinya, walaupun bercanggah dengan hawa nafsunya. Mereka mesti berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka kerana mengetahui yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Begitu juga pesakit yang bijak ini akan mencapai kesihatan mental dan fizikal yang baik. Begitu juga orang yang menerima dan beramal dengan ajaran Islam. Walaupun, dalam kebanyakan kes, pesakit tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan yang diberikan kepada mereka dan oleh itu secara membuta tuli mempercayai doktor mereka, Allah Ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan ajaran Islam supaya mereka dapat menghayati kesan positifnya terhadap kehidupan mereka. Dia tidak mengharapkan orang ramai mempercayai ajaran Islam secara membuta tuli dan sebaliknya dia mahu mereka mengenali kebenarannya daripada bukti-bukti yang jelas. Tetapi ini memerlukan seseorang itu mengamalkan pemikiran yang tidak berat sebelah dan terbuka apabila mendekati ajaran Islam. Bab 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan hujah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di samping itu, kerana Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani manusia, tempat tinggal ketenangan fikiran, Dia sahaja yang menentukan siapa yang memperolehnya dan siapa yang tidak. Bab 53 An-Najm, ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Oleh itu,
Orang yang ingin mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia mesti menggunakan berkat yang telah diberikan dengan betul seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Inilah akibat dari takut kepada Allah Ta'ala dan takut akan tanggungjawabnya di akhirat. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa mencapai ketenangan fikiran ini di kedua-dua dunia tidak ada kaitan dengan memiliki banyak perkara duniawi. Sebaliknya, ia berakar pada bagaimana seseorang menggunakan perkara yang telah diberikan kepada mereka, walaupun mereka hanya memiliki beberapa perkara duniawi. Bab 3 Ali Imran, ayat 14-15. Dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada apa yang diingini, wanita dan anak lelaki, emas dan perak yang bertimbun-timbun, kuda berjenama yang baik, binatang ternakan dan tanah yang diusahakan. Skim kesenangan hidup di dunia. Tetapi Allah mempunyai tempat kembali yang terbaik. Katakanlah, mahukah aku beritahu kamu tentang sesuatu yang lebih baik daripada itu? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka syurga di sisi Tuhan mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan isteri-isteri yang disucikan dan keredaan Allah. Perkara lain yang perlu diperhatikan adalah bahawa seseorang hanya akan mendapat keredaan Allah Ta'ala apabila mereka menyetujui keputusan dan ketetapannya berkenaan dengan mereka dan orang yang mereka cintai. Surah 89 Al-Fajr, ayat 27-30. Kepada orang-orang yang soleh akan dikatakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda lagi diredanya, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah ke dalam syurgaku. Oleh itu, seseorang harus ingat bahawa Allah Ta'ala sentiasa menetapkan yang terbaik untuk semua orang yang terlibat, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mengingati fakta ini akan membantu seseorang untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Mengamalkan sikap ini di saat senang maupun susah juga merupakan sebahagian daripada ujian hidup di dunia ini. Bab 3 Ali Imran, ayat 14-15. Dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada apa yang diingini, wanita dan anak lelaki, emas dan perak yang bertimbun-timbun, kuda berjenama yang baik, binatang ternakan dan tanah yang diusahakan. Skim kesenangan hidup di dunia. Tetapi Allah mempunyai tempat kembali yang terbaik. Katakanlah, mahukah aku beritahu kamu tentang sesuatu yang lebih baik daripada itu? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka syurga di sisi Tuhan mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan isteri-isteri yang disucikan dan keredaan Allah. Perkara-perkara ini telah diindahkan di mata orang dengan sumber yang berbeza. Allah, yang Maha Tinggi, memperindah perkara-perkara ini dengan cara yang mendorong manusia untuk menggunakannya dengan cara yang betul supaya mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Sebagai contoh, jantina yang bertentangan telah dicantikkan untuk orang serta mempunyai anak supaya orang memperoleh perkara ini melalui cara yang halal dan mengurus serta membesarkan keluarga mereka dengan betul supaya mereka menjadi sumber kebaikan untuk mereka di kedua-dua dunia. Surah 25 Al-Furqan, ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Perkara yang sama yang disebut dalam ayat-ayat utama yang dibincangkan juga telah diindahkan oleh sumber lain, seperti syaitan, masyarakat, media sosial, fashion dan budaya. Tetapi dalam kes ini, proses pengindahan menggalakkan orang ramai untuk mendapatkan perkara ini melalui cara yang menyalahi undang-undang, yang seterusnya menjadi sumber tekanan dan kesukaran bagi seseorang dalam kedua-dua dunia. Oleh itu, seseorang itu hendaklah hanya mendekati perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat-ayat utama yang dibincangkan mengikut ajaran Islam supaya ia menjadi sumber keselesaan dan ketenangan bagi mereka di kedua-dua dunia. Seseorang harus ingat bahawa sama ada mereka memilih untuk lulus ujian hidup di dunia ini atau tidak, mereka akan bertanggungjawab atas pilihan mereka di kedua-dua dunia kerana tiada siapa yang dapat lari dari pengetahuan dan kawalan Allah yang Maha Tinggi.
Bab 3 Ali Imran, ayat 15. Dan Allah Maha melihat akan amba-ambanya. Dipertanggungjawabkan di akhirat adalah jelas, sedangkan dipertanggungjawabkan di dunia ini selalunya halus. Sesiapa yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka akan mendapati bahawa harta dunia yang mereka perolehi melalui kemaksiatan kepada Allah yang Maha Agung akan menjadi punca tekanan, kesengsaraan dan kesusahan bagi mereka di kedua-dua dunia, walaupun mereka mempunyai saat-saat hiburan. Hasil ini agak jelas apabila seseorang memerhatikan orang kaya dan bagaimana mereka tenggelam dalam gangguan mental, seperti kemurungan, ketagihan bahan dan kecenderungan untuk membunuh diri, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ciri-ciri orang yang berusaha untuk menempuh ujian hidup di dunia ini agar umat Islam dapat mengamalkan sikap dan tingkah laku mereka. Bab 3 Ali Imran, ayat 16. Orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Seperti yang dibincangkan sebelum ini, mengamalkan sikap yang betul dalam kehidupan adalah perkara yang praktikal, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Oleh itu, kepercayaan yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan kepentingan menyokong pernyataan iman secara lisan dengan tindakan. Ini disokong lagi oleh ayat seterusnya. Kegagalan berbuat demikian hanyalah angan-angan yang tidak ada nilainya dalam Islam. Angan-angan melibatkan berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang melibatkan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan sambil mengharapkan rahmat, perlindungan dan pengampunan di kedua-dua dunia. Sedangkan, berharap kepada Allah Ta'ala, melibatkan ketaatan kepadanya dengan ikhlas dan bertaubat dengan tulus setiap kali seseorang melakukan dosa dan kemudian mengharapkan rahmat, perlindungan dan keampunan Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Perbezaan antara harapan dan angan-angan telah dijelaskan dengan cara ini dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 2459. Secara umumnya, taubat yang sungguh-sungguh melibatkan perasaan bersalah, memohon keampunan Allah yang Maha Tinggi dan sesiapa sahaja yang telah dizalimi, selagi ini tidak akan membawa kepada masalah lebih lanjut. Seseorang mesti berjanji dengan ikhlas untuk mengelak daripada melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Adalah penting untuk diingat bahawa iman adalah sejenis tumbuhan yang memerlukan tindakan ketaatan untuk berkembang. Sama seperti tumbuhan yang gagal mendapat khasiat, seperti cahaya matahari, tidak akan berkembang dan akhirnya akan mati, begitu juga iman seseorang akan gagal berkembang dan berada dalam bahaya kematian jika ia tidak disuburkan dengan amalan ketaatan. Sebahagian daripada perbuatan ketaatan ini kemudiannya disebut dalam ayat seterusnya. Bab 3 Ali Imran, ayat 17. Pesakit. Sabar adalah apabila seseorang mengelak dari mengeluh tentang kesulitannya melalui tindakan atau ucapan mereka dan mengekalkan ketaatan ikhlas mereka kepada Allah Ta'ala sepanjang ujian mereka. Ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Pokok pangkal sabar ialah belajar dan beramal dengan ilmu Islam. Semakin seseorang itu belajar dan mengamalkan ilmu Islam, semakin mereka akan faham bahawa segala sesuatu yang Allah Ta'ala pilih adalah yang terbaik untuk semua orang yang terlibat, walaupun ini tidak jelas bagi mereka, kerana kesukaran yang mereka hadapi ada hikmah di sebalik mereka yang tersembunyi daripada mereka. Sebagai contoh, terdapat banyak peristiwa sebegini yang dibincangkan dalam ajaran Islam, seperti kisah Nabi Yusuf A.S. yang dipisahkan daripada ibu bapanya pada usia muda oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan dalam telaga yang gelap dan dalam, dijual sebagai budak-budak dan dilemparkan ke dalam penjara secara salah. Tetapi setiap peristiwa ini membolehkannya mempelajari pelajaran tertentu yang menyediakannya untuk menyelamatkan penduduk Mesir daripada kebuluran yang besar. Sekiranya dia tidak menanggung kesukaran yang dihadapinya, dia tidak akan berada dalam kedudukan untuk menyelamatkan berjuta-juta nyawa. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Percaya kepada hikmah-hikmah ini dan oleh itu, memelihara ketaatan seseorang kepada Allah yang Maha Tinggi, oleh itu adalah sebahagian daripada iman seseorang. Mudah untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan memujinya pada waktu lapang, tetapi ujian yang sebenarnya adalah ketika menghadapi kesulitan dan tetap mentaati dan memujinya. Mempelajari ajaran Islam juga membantu seseorang untuk membandingkan kesukaran mereka dengan orang lain yang lebih dicintai oleh Allah yang Maha Agung dan menanggung kesukaran yang lebih besar. Perbandingan ini membantu seseorang untuk meremehkan kesukaran mereka sendiri yang seterusnya membantu mereka untuk terus bersabar. Ini juga boleh dicapai apabila seseorang memerhatikan orang lain dalam tempoh masa mereka yang menghadapi kesukaran yang lebih besar daripada mereka. Ajaran Islam juga membolehkan seseorang memahami kepentingan takdir dan bagaimana setiap kejadian yang akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka, sama ada masa senang atau susah, tidak dapat dielakkan. Mengeluh tentang sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dielakkan tidak akan menghasilkan apa-apa kebaikan. Seseorang hanya akan kehilangan ganjaran yang tidak terkira banyaknya yang boleh mereka perolehi dengan terus bersabar atas kesukaran yang tidak dapat dielakkan yang mereka takdirkan untuk hadapi. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Pesakit akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, iaitu had. Oleh itu, seseorang mempunyai pilihan antara menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan dengan kesabaran dan memperoleh ganjaran yang tidak dapat dikira atau menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan dengan tidak sabar dan kehilangan ganjaran yang sepatutnya diperolehi. Sama ada cara mereka akan menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan, jadi masuk akal untuk mendapat manfaat daripadanya di kedua-dua dunia. Surah 57 Al-Hadid, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi atau di antara kamu sendiri melainkan telah tercatat dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah, supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang telah luput darimu. Mempelajari ajaran Islam juga menyebabkan seseorang itu memahami bahawa perkara yang diingini di dunia ini tidak semestinya yang terbaik untuk mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Setiap orang mempunyai banyak contoh dalam kehidupan mereka tentang kebenaran ini. Terdapat banyak perkara yang diingini oleh seseorang kerana percaya ia adalah yang terbaik untuk mereka, hanya untuk perkara itu menjadi sumber tekanan bagi mereka. Dan terdapat banyak perkara yang tidak disukai oleh seseorang kerana mempercayai ia buruk bagi mereka, hanya untuk perkara itu menjadi sumber kebaikan bagi mereka. Orang yang memahami ini akan menjadi kurang sabar apabila berhadapan dengan situasi yang bercanggah dengan keinginan mereka, kerana mereka faham menghadapi situasi itu adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Di samping itu, seperti emas disucikan melalui haba, begitu juga, orang memperoleh kekuatan mental melalui menghadapi kesukaran. Mereka yang terbiasa dengan kehidupan yang senang, sering mengalami gangguan mental apabila menghadapi masalah standard dan juga kecil, seperti masalah perkahwinan. Melalui ujian, Allah Ta'ala menguatkan mental seorang Muslim agar mereka menghadapi kesulitan masa depan dengan mudah. Seperti yang diajar oleh Islam, kesabaran dituntut dalam semua keadaan, bahkan ketika senang. Dalam keadaan senang, seseorang itu perlu bersabar untuk mengelakkan dirinya daripada menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan, seperti kesihatan yang baik atau kenaikan gaji. Terdapat banyak lagi hikmah di sebalik menghadapi kesukaran di dunia ini yang telah dibincangkan dalam ajaran Islam. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk mengkaji, mempelajari dan bertindak di atasnya supaya mereka mengamalkan kesabaran dalam setiap keadaan supaya mereka memperoleh ganjaran yang tidak terkira di kedua-dua dunia. Seseorang mesti kekal sabar dalam setiap situasi, sama seperti pesakit yang bijak menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun pada hakikatnya mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Sabar bukan bermakna seseorang itu menjadi tidak aktif. Satu aspek kesabaran ialah menghadapi situasi dan cuba membetulkannya mengikut ajaran Islam.
Sebagai contoh, seorang isteri yang didera oleh suaminya harus mengambil langkah untuk melindungi diri dan anak-anaknya, seperti berpisah dengan suaminya. Berkelakuan seperti ini tidak bercanggah dengan kesabaran manakala menjadi tidak aktif tidak ada kaitan dengan kesabaran atau Islam. Begitu juga, menunjukkan emosi, seperti menangis, tidak bercanggah dengan kesabaran, sebagaimana Nabi Yakub AS, menangisi kesedihannya sehingga dia menjadi buta, tetapi dia tidak pernah dicela oleh Allah Ta'ala. Bab 12 Yusuf, ayat 84. Dan ia berpaling dari mereka dan berkata, "Aduh, duka citaku terhadap Yusuf." Dan matanya menjadi putih karena kesedihan, karena dia adalah seorang yang menindas. Terdapat banyak contoh ketika Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menangisi keadaan yang menyedihkan, seperti kematian anaknya, Ibrahim, semoga Allah meridainya. Hal ini telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 3126. Menunjukkan kemaksiatan kepada Allah, yang Maha Tinggi, melalui ucapan dan perbuatan seseorang itu bercanggah dengan kesabaran, selain daripada ini adalah diterima dan sebahagian daripada fitrah manusia, seperti menangis dan bersedih. Penting untuk diperhatikan bahawa kesabaran mesti ditunjukkan dari permulaan kesukaran sehingga seseorang meninggalkan dunia ini. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1302. Menunjukkan kesabaran selepas beberapa waktu berlalu bukanlah kesabaran yang sebenar, ia hanyalah penerimaan yang lumrah berlaku pada setiap orang. Seorang Muslim mesti menjaga kesabaran dari permulaan kesulitan dengan mengawal percakapan dan tindakan mereka supaya mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran dan mengekalkan sikap ini sehingga mereka meninggalkan dunia ini, kerana seseorang itu mudah kehilangan pahala kesabaran dengan menunjukkan ketidaksabaran di bawah garis. Bab 3 Ali Imran, ayat 17. Pesakit yang benar. Orang yang benar adalah mereka yang mengamalkan kebenaran dalam niat, ucapan dan perbuatannya. Kebenaran dalam niat hanya melibatkan perbuatan kerana Allah Ta'ala. Sesiapa yang beramal dengan sebab lain tidak akan mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Tanda positif dari niat yang baik ialah seseorang tidak mengharapkan atau mengharapkan sebarang kesyukuran atau pampasan daripada manusia. Kejujuran dalam ucapan melibatkan bercakap yang baik atau berdiam diri. Ucapan boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama ialah ucapan jahat yang mesti dielakkan walau apa cara sekalipun. Kedua ialah ucapan yang baik yang harus diucapkan pada masa yang sesuai. Kategori ucapan terakhir ialah ucapan sia-sia. Pertuturan jenis ini tidak dianggap sebagai dosa atau perbuatan baik, tetapi kerana jenis ini membawa kepada pertuturan yang jahat adalah lebih baik untuk mengelakkannya juga. Selain itu, ucapan yang sia-sia akan menjadi penyesalan bagi seseorang pada hari kiamat apabila mereka memerhatikan peluang dan masa yang mereka sia-siakan dengan ucapan yang sia-sia. Oleh itu, seorang Muslim mesti sama ada bercakap yang baik atau diam. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176. Kejujuran dalam tindakan melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan dengan betul, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Orang yang merangkumi aspek kebenaran ini akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang benar. Manakala, sesiapa yang gagal untuk menunjukkan kebenaran dalam niat, ucapan dan tindakan mereka akan mendapati bahawa Allah Ta'ala mencatatkan mereka sebagai pendusta yang besar. Ini telah dinasihatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1971. Tidak memerlukan seorang ulama untuk menentukan apa yang akan berlaku kepada dua jenis manusia ini. Bab 3 Ali Imran, ayat 17. Yang sabar, yang benar, yang taat. Ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi melibatkan pembelajaran yang ikhlas dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Oleh itu, seseorang harus berusaha untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan mengelakkan hanya membacanya dalam bahasa yang mereka tidak faham, kerana ketaatan tanpa pemahaman tidak mungkin. Ketaatan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, melibatkan keikhlasan belajar dan bertindak atas kehidupan dan ajaran baginda.
Oleh itu, ketaatan adalah lebih daripada sekadar menuntut cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sambil mengabaikan kehidupan dan ajaran baginda. Bab 4 An-Nisa, ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ketaatan ini akan memastikan seseorang menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul. Ini akan memastikan mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka sambil membuat persediaan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 4 An-Nisa, ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan sebaik-baik orang yang menjadi teman. Ketaatan juga melibatkan ketaatan kepada mereka yang bertanggungjawab dalam urusan dunia dan agama. Selagi seseorang itu tidak bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan tidak membuat perkara-perkara baru dalam agama, mereka hendaklah mematuhi orang yang bertanggungjawab dalam urusan dunia dan agama. Bab 4 An-Nisa, ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, tatlah kamu kepada Allah dan tatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah yang lebih baik jalan dan yang lebih baik akibatnya. Bab 3 Ali Imran, ayat 17. Orang-orang yang sabar, yang benar, yang taat, yang menafkahkan di jalan Allah. Perbelanjaan ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Seperti yang dibincangkan sebelum ini akan memastikan seseorang mencapai ketenangan fikiran melalui keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan semua orang dan segala-galanya dengan betul dalam kehidupan mereka sambil membuat persediaan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Sihab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oleh itu, untuk kepentingan diri sendiri, seseorang itu harus menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, walaupun ini bercanggah dengan keinginan mereka. Mereka mesti berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Begitu juga pesakit ini akan mencapai kesihatan fizikal yang baik. Orang yang menerima dan beramal dengan ajaran Islam akan mencapai ketenangan jiwa dan badan di kedua-dua dunia. Di samping itu, seseorang harus sentiasa ingat bahawa nikmat yang mereka miliki telah dicipta dan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka sebagai pinjaman dan bukan sebagai pemberian. Sama seperti pinjaman duniawi, pinjaman ini mesti dibayar balik. Seseorang itu hendaklah membalas nikmat yang telah dikurniakan dengan menggunakannya dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Sebaliknya, umat Islam akan dianugerahkan keberkatan di syurga sebagai hadiah, bukan sebagai pinjaman. Oleh itu, mereka akan bebas menggunakan berkat itu mengikut keinginan mereka. Bab 7 Al-A'raf, ayat 43. Dan mereka akan dipanggil. Ini adalah syurga yang diwarisi kepadamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, seseorang mesti mengingati realiti ini supaya mereka digalakkan untuk membayar balik pinjaman yang merupakan nikmat yang telah mereka anugerahkan di dunia ini. Tetapi sama seperti orang yang gagal membayar pinjaman duniawi akan menghadapi hukuman, begitu juga orang yang gagal membayar pinjaman yang mereka berhutang kepada Allah Ta'ala. Perkara-perkara duniawi yang mereka miliki kemudiannya akan menjadi sumber tekanan, kesengsaraan dan masalah bagi mereka di kedua-dua dunia. Ini jelas apabila seseorang memerhatikan orang-orang yang gagal membayar balik pinjaman yang telah dianugerahkan oleh Allah yang Maha Tinggi dengan menggunakannya dengan betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam.
Bab 3 Ali Imran, ayat 17. Orang-orang yang sabar, yang benar, yang taat, yang menafkahkan di jalan Allah, dan yang beristighfar sebelum subuh. Taubat yang ikhlas melibatkan perasaan bersalah, memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, dan sesiapa sahaja yang telah dizalimi, selagi ini tidak akan membawa kepada masalah lagi. Seseorang mesti berjanji dengan ikhlas untuk mengelak daripada melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Di samping itu, ayat 17 menunjukkan kepentingan solat malam sunat. Dalam hadis ilahi yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1145, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan bahawa Allah Ta'ala turun setiap malam ke syurga terdekat menurut keagungannya yang tidak terhingga dan mengajak manusia untuk memohon kepadanya memenuhi keperluan mereka supaya dia dapat memenuhinya. Ibadah malam secara sukarela membuktikan keikhlasan seseorang terhadap Allah Ta'ala, kerana tidak ada mata lain yang melihat mereka. Ia mempunyai fadilat yang tidak terkira banyaknya. Contohnya, hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 1614, menasihati bahawa ia adalah solat sunat yang terbaik. Mereka yang mempunyai pangkat tertinggi di kedua-dua dunia mendirikan solat malam secara sukarela, kerana kedudukan tertinggi yang disediakan untuk Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah dikaitkan secara langsung dengan solat sunat malam. Surah 17 Al-Isra, ayat 79. Dan pada sebahagian malam, solatlah kamu dengannya, iaitu membaca Al-Quran sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkan kamu ke tempat yang terpuji. Doa yang baik juga mudah diterima pada waktu malam. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3499. Mendirikan solat malam secara sunat mencegah seseorang daripada melakukan dosa, membantu mereka untuk mengelakkan perhimpunan sosial yang sia-sia dan berdosa serta melindungi mereka daripada pelbagai penyakit fizikal. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3549. Seseorang harus mempersiapkan diri untuk solat malam sunat dengan mengelakkan makan dan minum berlebihan, terutamanya sebelum tidur, kerana ia menyebabkan kemalasan dan tidur. Seseorang harus mengelakkan aktiviti fizikal yang tidak perlu pada siang hari. Tidur sebentar pada siang hari boleh membantu dengan ini. Akhir sekali, seseorang itu hendaklah menjauhi maksiat dan berusaha untuk mentaati Allah dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, kerana orang yang taat lebih mudah untuk menunaikan solat malam secara sunat. Sebagai kesimpulan, Al-Quran menjelaskan dengan jelas bahawa seseorang mesti menyokong pengisytiharan iman mereka secara lisan dengan tindakan fizikal untuk mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Oleh itu, seseorang itu tidak seharusnya mementingkan mengumpul lebih banyak perkara duniawi. Sebaliknya lebih mementingkan menggunakan apa sahaja yang telah dikurniakan dengan betul supaya mereka mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Kerana ketenangan jiwa terletak pada bagaimana seseorang itu menggunakan nikmat dunia. Ia tidak terletak pada memiliki banyak perkara duniawi. Bab 3 Ali Imran, ayat 14. Dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada apa yang mereka kehendaki, iaitu wanita dan anak lelaki, emas dan perak yang banyak, kuda berjenama yang baik, binatang ternak dan tanah yang diusahakan. Skim kesenangan hidup di dunia. Tetapi di sisi Allah jualah tempat kembali yang terbaik. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.